وحفظ المرسلين وإلى برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين kita tahu mutasalidan. Minta tolong cikgu Fikri tolong baca cikgu Fikri. Dengar saya tak buka mic Buka dah. Minta tolong cikgu Fikri tolong baca Cikgu Fikri tak ada Macam mic tak ada dia tu. Adil. Ha? Dia yang buka kelas. Oh. Apa? Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Oh, mic tak dipakai. Tak apa. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة موادع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Itu matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa ammal fathatu, maka adapun bermula fathah itu. Jadi fa tu dia panggil fa apa tu? Dia panggil fa tu fa fasihah. Soalan kata iza arata ma'rifata fi bayani kulli minha minal khamsah fa aqulu laka fa ammal fathatu. Situlah. Ada banyak anak tu. Ammal fathatu, adapun bermula fathah itu. Jadi kita bercakap masalah apa ni ajarana? Jadi kita bercakap masalah alamat nasab. Jadi alamat nasab tu ada 5. Yang pertama fathah, yang kedua ya, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima hazaf nun. Fathah, alif, kasrah, ya, hazaf nun. Ada 5 semua. Jadi kita dah bahas dah semalam berkenaan tentang alamat nasab tu 5. Sekali dengan contoh dia. Ni dia nak hurai pula. Fathah tu pula. Dia pecahan berapa pula fathah tu? Berapakah alamat bagi fathah pula? Itu dia. Fa amma fathatu.
maka adapun bermula fathah itu, jawab amal menepati khabar, fatakunu, maka adalah ia al-fathatu itu alamatan lin nasbi, ay muallamatan lin nasbi, dibuat alamat akan dia akan fathah itu, dibuat alamat akan dia akan fathah itu, dibuat alamat lin nasbi, ay dalatan ala nasbi, ay dalatan ala nasbi, lam dengan mana ala. Jadi dibuat alamatkan akan dia akan fathah itu bagi nasab. Dibuat alamat tu fi tu boleh kita i'rab dua wajah. Kalau fi tu kita buat kata jadi takluk pada kata alamatan tapi dengan mana muallamatan tadi, boleh juga. Dia buat alamat tu pada 3 tempat, boleh juga. Ataupun hak selalu kita buat tu fi tu takluk mazuf, jadi hal pada kata domir mustatir pada kata takunu. Dia panggil isim takunu. Fi tu takluk mazuf, jadi hal pada kata isim pada kata takunu. Itu al-fathah tu lah. Hala kauniha, hal keadaannya, keadaan al-fathah itu ketika menjadi alamat bagi nasab itu maudu'atan fi salasati mawadi', dihantarkan pada 3 tempat. Dia kena kata gitu ya. Buat hal tu dia kena koyak habis. Hal keadaan fathah ketika, sebab dia kena halkan dengan makna apa yang taklif padahal apa ya? Al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Minal hayati, daripada kelakuan. Minal hayati, daripada kelakuan. Jadi kelakuan itu pada ketika. Pada ada ketika lah. Dia kalau sama-sama kita terjemah salah satu tu tak jadi hal lagi, hal dah tu, tapi dia nak terjemah ke bahasa Melayu tu. Sebab dia kan tak kait dengan masa. Hal kaunnya, hal keadaan fathah pada ketika jadi alamat bagi nasab itu maudu'atan, dihantarkan pada 3 tempat. Tu satu-satu dah tu. Dia kena main. Tapi kalau kitab besar tak main itu dah kita. Ni kitab kecil kita main lah. Dia kena biasa dengar kitab kecil dulu, kita main satu-satu. Tu hal dia berkait dengan hay'ah, kelakuan. Jadi kelakuan fathah pada ketika menjadi alamat bagi nasab tu, itu dihantar pada 3 tempat. Dia nak terjemah bukan senang. Hal ni nak terjemah gitu lah. Bukan selalu kalau terjemah, hal keadaan dia adalah ia. Tapi tak habis lagi tu sebenarnya. Kita sebut tak habis tu ya. Kalau ngaji di tani tu, dia sebut habis tapi dia sebut sekali tu lah. Hal keadaan pada ketika. Dia biasa kalau main gini ni, babeta main. Babeta kalau beli kaduk dia main gitu lah. Mula-mula lah. Mula-mula ngaji nahu tu dia main lah. Hal keadaan. Pada ketika. Siapa sebut ketika? Sebab dia berkait dengan apa? Hay'ah. Ketika tu kelakuan. Kelakuan fathah tu lagu mana? Ayat apa habis kalau babeta sama gitu. Kalau dia main, kalau cerita ikna tu, dia main satu dah. Cerita ikna tu, kebanyakan orang kita baca tu, kebanyakan dia terjemah lah, baca gitu lah. Boleh baca. Tapi kalau nak main sungguh tu, payah ikna tu. Tujuk domain lagu mana, kena takwil masdar lagu mana, lepas tu ilat dia, ilat bagi satu yang mahzuf. Ilat satu mahzuf tu kan banyak tak lepas tu. Ya, kalau orang kata buat apa duk kira tu sangat ustaz, kita baca kita faham tak apa dah. Dia memang betul, tapi dia gini. Dia ulama dia buat kitab tu dia tak sama. Kalau kita baca semua terjemah sama kan. Ni nampak terjemah sama tapi dia tak sebenarnya tak sama.
Kitab Mahali dia lain pula dia punya tu. Ibarat dia tu, apa dia ibarat dia gini, dia bukan saja tu. Syekh Khatib Syabini apa dia main dengan sebab dia ubah, dia rombak habis matan. Dia seolah kata kalau Syekh Khatib Syabini ni, Iqna ni, syarah dia tu seolah kata dia dah rombak habis matan tu. Syekh Khatib Syabini sebab dia bukan syarah Fathul Qorib. Dia syarah Ibn Qasim. Sebab dia peringkat dia sama Fathul Qorib ya. Tapi dia payah lagi, tinggi lagi telajak daripada Fathul Qorib. Kadang-kadang dia kena ni, kalau dengan Fathul Wahab tu, kadang-kadang ada setengah, kalau beli kata kadang payah kena lagi, kadang payah kena lagi tepat-tepat dengan Fathul Wahab. Fathul Wahab tu lah, di tepi tu. Payah kena lagi sebab dia punya matan. Kita mengaku kan kalau Fathul Wahab tu, itu dia tebang lagi lah dia baca. Tapi kalau kena tu, terbaca. Oh, kalau bab mualat pening. Kita angkat tangan tu, kalau mualat. Tapi tak tahu lah masa akan datang kan. Kita dah tengok tu. Tapi kalau setakat kalau setakat bab ibadat, bab yang depan bab ibadat, munakahat tu boleh tengok lagi lah. Kalau jenayat tu payah sikit lah. Kena dengan muamalat tu payah. Dia payah bab riba tu depan mudah sikit yang payah tu. Bab ariyah tu payah tu sikit. Mungkin orang lain senang kot. Payah kita bukan payah apa. Payah kita nak jenis baca kitab tu, bukan nak mafhum tu kita boleh terjemah. Habis. Tengok. Tu hal terjemah dia gitu. Hal keadaan fata itu ketika jadi alamat tu bagi nasa tu dihantar pada tiga tempat. Fi salasati mawadi'ah. Pada tiga daripada tempat. Adat pada ma'dud. Idhafatul adat ilal ma'dud bi makna min awil lam. Tu makna so'bah lah tu. Mawadi'ah tu jamak taksir. Dia panggil jamak taksir. Tu dia. Habis. Mana dia fi salasati mawadi'ah? Fil ismil mufradi. Itu badal pada kata fi salasati mawadi'ah. Fil ismil mufradi. Pada isim mufrad. Satu. Wa jam'i taksiri. Dan pada jamak taksir. Tu dia. Pada jamak taksir. Lagi pula wal fi'lil mudhari' dan fi'il mudhari' iza dakhala alaihi nasibun. Ni tengok. Iza dakhala alaihi nasibun. Apabila jadi iza tu nak kait pada mana? Iza tu takluk bagi sesuatu yang mahzuf tu. Pada dalam matan kita ngaji dulu, iza tu dia takluk pada sesuatu yang mahzuf. Soalan kata kan ni. Subutu zalika kaunil fi'lil mudhari'i mansuban bil fathati kainun. Iza tu dia panggil, iza tu jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Tu dia. Iza tu dia panggil jadi takluk mahzuf, jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Soalan kata subutu zalika kaunil fi'lil mudhari'i mansuban bil fathati kainun iza. Tu dia.
Ya tu macam tak cukup lagi tu. Dia nak kait pada satu yang mazuf, jadi khabar bagi mubtada yang mazuf. Sabit bagi demikian itu fi'il mudhari' tu, iza tu dia nak kait pada fi'il mudhari'. Yin. Iza tu dekat pada fi'il mudhari'. Tapi nak kait betul-betul tak boleh. Dia kata subutu zalika kaunil fi'il mudhari' mansuban bil fathati kainun iza. Dia amalan iza ni, amalan iza dia panggil khafidun li syartihi wa mansubun bi jawabihi. Dia kata itu. Dia mansub dengan jawabnya. Dan fi'il mudhari' mana? Subutu zalika. Bermula sabit bagi demikian itu keadaan fi'il mudhari' tu dinasabkan dengan fathah. Kainun adalah ya, sabitun adalah ya, idza dakhala alaihi, apabila masuklah di atasnya, di atas fi'il mudhari' tu. Masuk di atas fi'il mudhari' tu nasibun, ai amilun nasibun. Amil yang menasabkan. Amil yang menasabkan. Apa amil yang menasabkan? Contoh akan datang dia bahlah lan. Amil yang menasab tu lan. Kita panggil amil menasabkan. Apabila masuklah fi'il mudhari' tu pada ketika fathah tu, apabila masuk di atas dia amil nasab. Walam yattasil. Hal. Padahal hal pada kata domain mustatir pada kata ki tu. Padahal ia fi'il mudhari' itu lam yattasil, tidak berhubunglah dengan akhirnya, akhir fi'il mudhari' itu oleh sesuatu pun. Dia tak berhubung dengan oleh sesuatu pun. Akhir bagi fi'il mudhari' itu tak berhubung dengan sesuatu pun. Tak berhubung dengan apa, Yin? Yang bawah ni kita lepas dah. Waw jamaah tu. Waw jamaah lagi. Alif tasniyah. Lagi. Lagi. Nun taukid tu lah. Nun taukid apa? Sakilah. Sakilah so. Khabifah tak apa, boleh. Sakilah khabifah. Sekali lah dua. Nun taukid tu masuk kedua. Yang makin kedua sekali. Habis. Itu matan dia. Matan memang payah Rana. Dia payah sikit kalau matan. Saya lagi tengok syarah baru senang. Kalau fi'il mudhari' tu dia dhammah. Boleh nak ajak amil dia tu dia menjaruk daripada nasab dengan dia. Amil nasab dengan amil jazam. Contoh? Kalau kita tengok macam dia, kalau kita i'rab fi'il mudhari' tu kan. Kalau contoh yadribu tu. Kita nak khabar amil bagi dia di dhammah tu, amil dia tu adalah menjaruk daripada nasab amil nasab dengan amil jazam, boleh? Mujarrad boleh, tapi kena wajib habis lah. Dalam memang dia sebut pun dalam kitab Kawakib. Mana dia mujarrad, dia sunyi. Sunyi dia tu macam jadi amil lah. Sunyi dia tu. Sunyi dia macam bawah ni kita ajar. Sunyi dia tu dia panggil amil tu. Masuk lan tu. Mujarrad dia sembunyi daripada sunyi pada masuk apa? Nun. Waw nun sebagai contohnya lah. Alif tasniyah. Sebab dia masuk amil nasab lam. Nanti datang tu depan tu ada. Tengok dalam syarah dia. Di mata ni jumiah ni dia sebenarnya jumiah ni payah juga kena. Kalau main i'rab sungguh-sungguh. Dia jumiah ni 3 tahap. Satu untuk mubtadi.
Satu untuk mutawasid, satu untuk muntahi. Kalau muntahi itu dia khilaf. Ada dalam Jumiah ada khilaf Ada main khilaf. Kalau mutawasid tu tu payah atau i'rab saja. Kalau mubtadi tu baca sekali lalu al-kalamu kalam ialah lafaz. Tu budak sekolah boleh tak apa boleh belajar. Untuk mubtadi. Kalau untuk kita ni mutawasid boleh. Kalau untuk kita ni mutawasid boleh lagi. Kita mubtadi. Ya? Sebab kita ni mubtadi je. Sebenarnya kalau nak mubtadi tu, kalau mubtadi saya terjemah je kat ini. Kalau mubtadi saya terjemah je. Saya terjemah, jadi terjemah tu jadi takut tak hasil kita nak nampak tu. Nahu tu. Kalau nak terjemah gini lah. Fatah itu jadi alamat bagi nasab 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' tu apabila masuk di atas tu ambil nasab. Dan yang tidak berhubung dengan akhir fi'il mudhari' itu sesuatu pun. Dia tak berhubung dengan waw dhamir jamak, alif tasniyah, nun sakilah. Dah, takat tu lah. Kat ini takat tu lah. Faham dah itu. Habis. Itu mubtadi. Hak kita ni dia campur. Mutawasid ada, muntahi pun ada. Kadang-kadang ada khilaf tu kita bahas juga kadang-kadang. Tu memang kalau buat daurah tak ada buat gitu dah. Saya silap orang lari. Kalau saya buat macam ni, kalau ngaji, kalau berat daurah, kalau saya buka open kat Facebook macam ni, memang confirm tak ramai ikut. Confirm. Yang ikut pun mesti yang betul-betul minat detail lah ikut. Dia macam orang kita nak terjemah je. Dia kata Haji Yaakob lah, bagi faham tu cukup dah. Tapi cumanya kita nak kaji kenapa ulama cakap gitu. Jadi kita nak kaji habis. Dia macam tiap-tiap ilmu tu macam tu lah. Macam ilmu akademik lah. Dia nak kaji sains tu lagi. Kenapa dia pecah lah. Ada biologi lah, fizik, kimia. Ada pecah lagi. Kenapa nak kaji lah? Cukup setakat sains belajar sains cukup lah. Kenapa nak ambil fizik, kimia lagi? Kalau fikir balik. Tapi itulah. Dia orang minat orang minat otak orang manusia ni kan dia tak sama. Dia minat mendalam ni, dia pergi ikut tu pula lah. Macam tu lah. Kita pun tahu begitu juga. Kalau nak basic sangat, sekadar kita sabi kefahaman tadi dekat ajaran Ana. Senangnya, Fatah itu ada 3 alamat. Mudah je. Fatah tu alamatnya 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu pula apabila masuk amil nasab dan dia tak berhubung dengan pada akhir fi'il mudhari' tu oleh waw dhamir jamak, alif tasniyah, nun taukid sakilah, nun khafifah. Dah cukup. Lepas tu bagi contoh. Macam mana Ustaz? Saya pun bagi contoh. La yadriba. Saya bagi contoh itu. Tu semua boleh faham sekejap aja. Tapi bila kita nak itu sekadar mubtadi. Tapi bila kita nak baca kitab Arab lain, contoh jumpa ayat Quran. Macam mana aku nak praktikal? Aku dah faham dah tadi. Dan yang terima tak ada pun tengok dalam ni. Hak saya ngajar ni, dia bukan hak tu saja. Kita nak praktikal sekali. Apa praktikal tu? Ikut kitab Arab mana kita boleh faham dah. Nampak kat ini? Jadi dia mutawasid tu. Kadang-kadang masuk muntahi sikit. Tak masuk semua. Kalau masuk muntahi, habislah khilaf sajalah. Habis. Ya'ni anna hazil mawadi'ah. Mengkendakilah ia yang musannif. Ya'ni mengkendaki. Ya'ni dia ta'diyah dengan haraf jar ba. Tapi tak ada tulis ba situ. Kat ini dia tak tulis ajarana. Tapi kenapa Ustaz cakap ya'ni bihi? Dekat kita tu ya'ni anna hazin mawadi'ah Ustaz. Kenapa saya cakap bihi? Sebab kalau nak detailkan ana ya'ni ni dia tu berhajat. Dia punya panggil apa Dia gini lah. Ada bahasa orang putih dia panggil apa Allah SWT. Dia panggil ayat bombastik dia panggil apa Yin? Dia mesti ada dia punya macam contohlah kalau asyara ila. Bahasa orang putih panggil apa Dia kena apa dia panggil? Ayat dia tu mesti ada sama. Contoh de ke. Macam tu lah. Kat ayat awal ni preposition. Apa? Preposition. Contohnya I walk to school. Tu lah. Tu ila tu lah. Tu kan maksud Ustaz tu kan.
Nak cakap I walk, go school tak boleh kan? Preposition tu bukan haraf ke? Arah tu yang Kak ini cakap ni ila tu kan. Tu I go to school. Tu macam ila lah, arah tu lah. Tak. Dia gini. Kalau kalimah yakni Kak ini, yakni ana yakni tu, dia mesti ada huruf ba. Tapi kalau dalam kitab tak bubuh, kita kena bawa datang juga. So apa dia buang tu? Sabab takdir. Sebab tu kitab lama kita belajar. Kalau kitab baru, Kak ini memang dia tulis dah. Ana yakni bihi. Tapi kitab lama yang kita mengaji ni, kitab kuning ni, dia tak ada. Kitab kuning ni, kitab ulama dulu kita mengaji ni, dia dah hazafkan, dia buang. Sebab dia nak tengok kita pandai ke tak pandai cara dia. Kita nak buat tu. Sebenarnya kitab yang kita belajar ni bukan Kak Naini tengoklah nipisnya kitab ni Mutazidan. Orang lain boleh baca ni. Ni bukan senang nak ajar kitab ni. Dia kitab lama. Bila kitab lama dia kena bawa keluar. Kita kena jelaskan balik. Kenapa dia tak datangkan bihi? Waktu kata kitab ulama dulu dia payah sikit. Kitab ni tak bukan semua nak mengaji kitab ni. Habis itu. Sama sekarang kitab Arab ni yang saya tengoklah kat ni bukan semua orang minat yang mengaji kitab macam ni lah. Ulama dalam kitab. Kalau orang tua-tua lah. Biasa kalau orang tua-tua yang ada mesej saya tu, contoh dia kata, Ustaz, saya kalau nak mengaji bahasa Arab ni ambil yang bahasa Arab yang ada papan hitam dia tulis tu, itu memang betul lah. Contoh betul, bagus. Itu untuk muqtadi tak ada masalah. Tapi yang kitab macam ni payahlah nak baca tu bukan apa, sebab kita kena terang satu-satu. Sebab kadang kita tak tahu apa yang tersurat, apa yang tersirat dia tu. Baik. Yakni mengkenakilah ia musannif bihi ai bi qaulihi fa amal fathatu tu. Apa dia? Anna hazil mawadi'a. Jumlah anna hazil mawadi'a tu, jumlah keseluruhan tu, apa ia panggil jumlahnya dalam bahasa Inggeris statement ayat lah, statement lah. Statement okey. Statement anna hazil sampai habis tu, ajar benar. Anna hazil mawadi'a salah sata iza nusibat. Jumlah keseluruhan tu, i'rab dia tu, dia panggil maf'ulun bih pada kata yakni. Nampak jarana? I'rab dia jadi maf'ulun bih. Tu nak i'rab tu bayar tu. Sebab tu saya terjemah gini. Mengkehendakilah ia musannif ai tafsir bihi, ini bi qaulihi dengan kata musannif apa? Fa amal fathatu tu. Sampai habis tu. Menghendaki apa? Akan bahawasanya. Kenapa saya terjemahkan? Dan kita jauhi semua ada akan kan? Sebab dia jadi maf'ul. Kalau Kak Aini ataupun apa Ajarwana tengok dalam kitab Jawi, kalau disebut akan, itu tanda kata i'rab dia jadi maf'ulun bih. Bukan saja tulis akan tu. Kalau tulis oleh, itu i'rab jadi fa'il. I'rab jadi fa'il. Nampak ke Ajarwana? Ajarwana duk ngaji dengan saya kitab Jawi, kitab lama. Kitab Arab pun kitab lama juga. Kenapalah Ustaz Zafran tak buka kitab baru-baru ni? Tak usah tanya saya lah. Memang saya tak buka. Memang saya tak buka. Minta maaf kat Ajarwana kalau payah tu minta maaf banyak lah. Ni kita punya sistem pondok macam ni lah. Kalau nak merasai, macam ni lah boleh merasai. Habis. Ustaz, tadi jalan putus-putus, saya ulang sikit. Akan tadi i'rab untuk maf'ulun bih. Oleh tadi i'rab untuk apa? Tak dengar. Yang saya faham Ustaz, yakni tu maf'ul kan Ustaz kan? Ya, Yang ayat selepas dia maf'ulun bih kan? Gini. Okay, nak terang. Yakni ni asal perkataannya ana yakni. Yakni ni fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' di dalam domir yakni itu iaitu kena kepada musannif. So ada kita terjemah gini. Kehendaklah ia musannif. Yakni tu di fa'il mudhari'. Kehendaklah ia musannif. Kehendak apa? Lepas tu kita maklum dia nak proposition apa tu? Apa tu?
Koyak ni lah. Koyak berhajat lah aku. Berhajat dengan Berhajat lah. Dia nak berhajat pada bihi tu. Macam I want go to school. Tu dia. Dia nak tu. Tapi dia tak adalah sebut. I want go school. Contoh lah. Tapi orang putih betul lah macam tu kan. Kena. Go school. Kenapa tak cakap go to school? Dia hazah tu pula maklum. Contohlah kita pun tak pandai sangat kat sini. Contohlah. Dalam bahasa Arab gitu juga. Yakni asalnya dia kena ada bihi. Tapi bihi tu tak ada. Dihazafkan sebab maklum. Sebab kita dah faham. Sebab ni kitab ulama dulu. Tengok. Mengendakilah ia musannif bihi aitu qaulihi. Dengar kat ini. Kehendak apa? An-nahazi. An-nahazi itu jumlah dia tu statementnya antara an-nahazi sampai habis. An-nahazil mawadi'a salah satu iza nusibat tu. Sampai habis tu. Jumlah keseluruhan tu dipanggil maf'ulun bih. Yang kita terjemah akan. Kalau jumpa dalam kitab Jawi, akan tu dia ada dua maksud. Sama ada jadi naib fa'il ataupun jadi maf'ulun bih. Tulis itu siap-siap kat ini. Syekh Daud dia tulis akan dia. Akan tu apa? Tengok, kalau sebelum tu dia kata telah makan ia, akan dia. Telah makan ia tu fa'il. Kalau akan dia tu jadi maf'ul. Kalau cakap gini, telah dimakan akan dia. Kalau sebut telah dimakan akan dia, itu dipanggil i'rab jadi apa, Yin? Maf'ul. Ingatlah dia. Telah dimakan akan dia. naib fa'il lah. Tak Jawi. Majhul. Bina majhul. Lepas tu kita terima akan tu. Telah dimakan. Benda kita tak tahu siapa makan. Contohlah ayat tu. Kalau jumpa dalam kitab Jawi Haji Yaakob. Kitab Jawi dah ada nahu kalau kita Jawi dulu, kalau kita kalau Rumi sekarang dah tak ada dah, nahu tak ada dah. Ikut dan tulisnya. Kalau kita Jawi dulu, penisau dulu, dia ada nahu dia. Yang ramai. Habis itu. Nampak lagi kat ini? Nampak Ustaz, tapi yang oleh tadi Ustaz cakap untuk apa tadi, masa tu putus lah, saya tak dengar. Apa-apa? Kan Ustaz sebut, satu tadi akan kan, i'rab untuk maf'ulun bih kan. Satu lagi Ustaz sebut oleh tadi, i'rab untuk apa, saya tak dengar. Oleh. Kalau oleh tu i'rab jadi fa'il. Okey. Fa'il. Pembuat. Contoh kita kata telah makan ia. Ia tu fa'il tu. Ia tu fa'il. Akan dia tu jadi maf'ul. Ni Hajar Rona tak akan jumpa Hajar Rona Kalau Hajar Rona pergi macam saya ngajar macam ni, pergi kat pondok jumpa. Kalau Hajar kata ustaz saya nak pergi live Facebook nak dengar macam ustaz ngajar, payah sikit lah sebab benda ni dia benda klasik sikit, takut orang tergelak kat saya je. Kalau kita tak bersama-sama kita tak apa macam mana. Kalau sengaja kat luar kat masjid ni, ia akan dia memang gelak saya apa dia lah ustaz ni. Ustaz. Ada saya buka yang Fatani punya ni FB ada. Kalau Fatani adalah macam saya hantar dalam grup tu kan. Kan saya hantar semua geng petani tu kan, ngajar tu kan. Itu jumpa lah tu. Akan dia. Ada satu lagi. Ada satu yang Malaysia yang ni yang Tok Fakir. Tu kawan saya. Tu kawan saya tu nama Ustaz apa? Nasaruddin lah. Tak tahu nama dia Tok Fakir, Ustaz Tok Fakir. Saya tengoklah juga. Itu kawan-kawan. Itu ngaji petani tu. Dia tak apalah. Dia pun macam gitu lah. Habis itu. Sekejap. Ustaz. Assalamualaikum. Tadi yang Ustaz sebut akan tu kan. Akan tu bila i'rab dia jadi maf'ulun bih. Lepas tu ada lagi betul. Satu apa dia? Dia panggil selain daripada maf'ulun bih. Naib fa'il. Naib fa'il Dia panggil naib fa'il. Okey. Contoh gini. Duriba Zaidun. Dipukul akan Zaid. Dipukul akan Zaid. Akan Zaid tu dia panggil naib fa'il. Duriba tu dia panggil fi'il mabni majhul. Perbuatan tu
dibinakan di atas ketidaktahuan. Keadaan. Tak tahu siapa yang pukul. Tak tahu siapa Majul pukul. lah. Dua riba. Tiada pelaku dia, tak tahu pelaku dia. Pelaku dia majhul. Pelaku dia tu Tahu. majhul. Majhul. Tak tahu siapa Majhul. pukul. Tak tahu siapa. Dipukul akan Zaid. Akannya tu. Dalam kitab Jawi, kitab Musalli ada ajar warna. Kalau kitab Jawi lama lah. Tu yang kita ngaji pelita penuntut ada ajar warna. Yang main tu pelita penuntut tu. Nawar bagi hati ada ajar warna. Ismail Munir tu ada. Tapi Ismail Munir tu ayat dia okey sikit lagi. Dah baru sikit. Tapi baru tak baru sangat lah. Tapi kalau nak lama sangat tu Syekh Daud. Dia kitab pelita penuntut. Tu payah je tu. Payah apa? Dia punya cakapan dia tu. Habis. Yang Arab punya lah Ustaz. Kitab Arab lah. Yang kitab pelita penuntut Jawi tu. Okey. Saya ada Dari yang jauh. klasik lah, dari klasik. Dia akan dia tu. Dari klasik. Jawi klasik. Dia bukan Jawi klasik tu ambil dari Arab ni dah. Ni kita baca ni. Dia translate, direct translate dari Arab kan? Direct translate. Macam saya baca Arab ni sekarang. Saya translate yang Arab betul-betul lah ni. Ya. Bukan saya terjemah saja, bukan terjemah mafhum dah. Baik, habis. Ya'ni anna hadhihi mawadi'ah. Maka nakilah ia musannif bihi ay bi qawlihi. Dengan katanya kata musannif. Fa amal fathatu tu. Kenapa? Akan bahawasanya ini tempat yang tiga. Akan ini tempat yang tiga. Tempat ini yang tiga lah. Tiga tempat ni. Akan tiga tempat ni. Kalau bahasa kita. Iza nusibat. Mana khabar dia? Khabar anna tu boleh jadi jumlah syarat lah. Macam mana? Khabar anna tu dia boleh jadi jumlah syarat tu kan Ustaz? Mana? Banyak Iza tu nusibat takun masubatan bil fathati. Dia kata cakap ini. Jumlah syarat serta jawab syarat jadi khabar pada kata ana hazi. Dia kata gitu ni. Dia kena bagi daki sikit so nak baca kat orang kata gitu ada tu baca lagu tu Yin. Dia kena bagi oyak. Dia mau nak kata apa ikutlah kata. Mana baca apa nak oyak satu-satu tu. Kita kawan erti dah. Bukan masalah erti tak erti, dia baca gitu dah Yin. Baca orang erti pun lagu tu juga, hak tak erti pun macam tu juga baca. Kita ngajar cara gitu dah. Kalau nak marah ikut dia lah, balas demo lah kalau nak marah pun kan. Tapi kita baca gitu dah, bukan nak menunjuk kita pandai dah. Bukan asal kita baca gitu dah. Cara dia. Cara pondok gitu dah. Habis. Cara klasik. Sabitun wa hasilun. Ini tiga tempat ni tetaplah ia iza nusibat. Apabila dinasabkan akan dia. Nampak tak? Nampak saya terjemah tu? Ajaran lah. Iza nusibat. Apabila dinasabkan akan dia. Akan apa? Akan hazil mawadi'ah tu. Akan hazil mawadi'u. Sebab apa? Sebab domir mustatir. Domir apa mustatir ni apa ajaran? Domir mustatir ni domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi di dalam nusibat. Domir yang tersembunyi di dalam nusibat tu. Itu kembali kepada hazil mawadi'u. Payah ajaran nampak tak? Bukan payah. Nak sebut satu-satu nampak tak? Nusibat tu kita baca tu fi'il majhul. Tapi naib fa'il dia tu tersembunyi, dipanggil domir mustatir. Domir tu tersembunyi dia iaitu hazil mawadi'u tu yang tersembunyi tu. Dia tak zuhirkan. Nampak lagi Haji Yaakob? Kalau orang tanya ajaran nak, apabila dinasabkan, apa yang dinasab Tapi kadang-kadang dia tak bagi tahu Ustaz
Ya. Yang ni dia beritahu dia domain mustatir dia hadhihi mawadi'u. Kadang-kadang je Yaakob dia tak sebut. Contoh kita kalau dia kata gini, nusibat hazil mawadi'u. Itu dia dah terangkan Haji Yaakob. Kita nampak berjelas lah. Nampak tak? Tapi kalau dia tak sebut Haji Yaakob, maksudnya nusibat tu, di dalam nusibat tu terkandungnya naib fa'il. Iaitu hazil mawadi'u. Nampak Haji Yaakob? Ya. Sebab tu kitab lama dia tak zohirkan semua. Kalau zohirkan semua Haji Yaakob, kitab tu jadi tebal ni. Berjilid-jilid jadi. Sebab dia tersembunyi dalam tu. Tu maksud dia. Habis. Iza Nusibat nusibat tu apa? mana? Ya? Nusibat mana? Nusibat tu nak Binasab. oh nasab. Nasab. Okay. Nasab. Baris atas. Nasab nak kata baris atas pun fathah tu baris atas. Kalau tu baris atas lah, mudah baris atas lah. Sebab nanti nasab kan ada 3 nanti. Nasab dengan dengan isim mufrad. Baris atas lah mudah kata. Tak apalah. Apabila dinasabkan akan ini tempat ni, takunu, jawab pada kata iza. Nescaya adalah ia. Ada ia lagi, nampak tak? Ajarlah. Dia duduk semua, dia tersembunyi. Dia tak zohirkan. Nescaya adalah ia. Ia apa, Yen? Mawadi'u. Hazil mawadi'u. Nescaya adalah ia hazil mawadi'u tu. Sebab takunu ajarana, dia panggil isim kana. Kana dia bahajat pada isim dengan khobar dia. Tak masuk lagi ajarana, lambat lagi ni nak masuk isim kana ni, tapi kita dah bagi tahu sambil-sambil. Isim kana madi yakunu ni mudhari' Ustaz kan? Takunu Adalah mudhari'. belajar udah tu adalah belajar dah. Tapi dengan Ustaz akan detail lah kelas. Nescaya adalah ia tu dikenal ada dalam domain pada kata takutunu dia panggil isim kana. Nescaya adalah ia apa? Hazil mawadi'u. Ia hazil mawadi'u tu dia panggil isim kana. Ada orang dia panggil isim kana. Nampak? Nescaya adalah ia hazil mawadi'u tu, ini tempat tu mansubatan bil fathati. Binasabkan akan dia akan hazil mawadi'u tadi bil fathati dengan fathah, dengan baris atas. Ni boleh terjemah Yaakob bil fathati dengan baris atas. Kalau nasab nak kata baris atas tu dia tak tahu sedap mana. Sebab ada nasab dengan ya. Takkan kata baris atas baris ya. Tak sedap mana tu Haji Yaakob. Dia istilah. Dia istilah Sifat dia nasab tapi yang ni dengan baris atas lah. Nasab dengan baris atas. Nasab dengan ya. Ada nanti akan datang. Tapi kita nak terjemah nasab tu ialah baris atas. Tak boleh juga. Nak terjemah apa Yen? Payah agak kita nak terjemah. Nasab tu lagu nak terjemah. Benda istilah. Benda istilah tak boleh terjemah. Contohlah kita kata apa je Yen dalam sains yang tak boleh terjemah ni. Dia nak ngaji engineering. Daya. Daya. Ejaannya dia. DAYA. Daya apa nak cerita terjemah? Kalau dalam bahasa Inggeris tu force lah. Force yang kata jirim darab dengan nyah laju. Tu panggil force. Tapi kalau bahasa Melayu tu je lain lah maksud dia. Kalau kita terjemah itu. Tekanan, force. Nampak je kau nak terjemah tak boleh je kau. Force tekanan. Force tekanan kan Yen? Bukan tekanan kan? Dia tu tekanan pressure. Force line. Ni dia punya ni istilah engineering lah lain. Dia ada istilah dia. Tiap-tiap ilmu ada istilah dia. Tu. Haji Yaakob. Dia terjemah mana tak dapat tepat. Nak terjemah tepat tu tak dapat lah. Baik. Habis. Jadi nak cerita apa ya Jorana? Nak cerita kata mudah ya Jorana. Mudah je nak faham bahasa Arab ni. Cuma ibarat dia. Nak cerita kata nak cerita kata
tiga tadi tu, tempat tiga apa tau? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' tadi tu, dia nasab dengan fathah. Tu je cerita dia. Macam mana? Dia nasab dengan fathah. Itu je nak cerita. Tak ada payah pun. Tapi duk akan dia lah apa tu jadi uish, macam otak kita yang payah sangat tu. Tak payah pun. Kefahaman dia mudah, cuma percakapan yang payah. Mahallin nasbin. Contoh gini lah. Contoh orang tani GKC. Dia panggil GKC. Kita tak faham apa dia G ni. Contoh orang kita orang tak ada. Apa dia K ni, apa dia C ni. Pening aku dia cakap. Lepas tu dia cakap, kefahamannya gini. Jom makan nasi. Aku faham tu. Nampak tak? Ajaran nampak tak? Tapi dia short form lagi, dia macam-macam lah. Nampak lagi. Percakapan. Tu panggil ibarat dia panggil. Habis. Falismul mufradu. Iza alimta tilkal qa'idata. Ataupun kita kata apa? Kita kata fa-fasihah pun boleh Iza arata ma'rifata bayani kulli minha minas salasa. Fa aqul laka falismul mufradu. Boleh. Ataupun kita kata iza alimta tilkal qa'idata fa aqulu fil misali. Sebab apa? Dia nak jatuh pada misal ni kan? Nampak tak? Jadi, kena cakap iza alimta tilkal qa'idata fa aqulu laka fil misali. Sebab apa? Sebab dia nak bagi contoh lah ni. Fa tu dia panggil fa apa tu kan? Fa tafriq pada misal. Sebab tu kita jawab gini kan? Iza alimta. Dia fa tafriq kan? Sebenarnya ada takdir dia. Tapi kita kalau nak takdir banyak, kalau bila sebut kata iza alimta tu fa tafriq dah. Pasal dia tanya banyak lah. Tapi ada setengah dia kata tafriq. Tafriq mana-mana. Kalau sebut tafriq misal, iza alimta. Habis. Iza alimta, tapi nak bila nak tafriq tu, kalau kadang kita tanya, lama-lama sekali kita tanya juga. Nak tanya lagu mana fa tafriq? Tu orang nak jawab tak apa. Dia tahu ni tafriq pada ni. Okey, tak apalah. Takdir lagu mana fa tafriq? Tu yang jam selalu punya. Nak takdir tu payah. Dia takdir kena makan masa lama. Kita mulut kita sedap ayat tafriq apa okey. Terang sekali takdir lagu mana? Iza alimta tilkal qa'idata fa aqulu laka fil misali. Apabila mengetahuilah oleh engkau akan demikian itu kaedah. Sebab apa kita kata kaedah? Kita maklum. Kaedah dia 3 ada tadi tu. Fi'il isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Kaedah dia tu nasab dengan fathah. Itu kaedah dia nampak tak? Fa aqulu laka, nescaya berkatalah oleh aku bagi engkau, kata apa? Fil misali, pada misal. Aku mana? Falismul mufradu. Maka bermula isim mufrad itu. Khabar. Nahu tu i'rab jadi khabar. Ajar Rohana. Nanti sampai bab mubtada khabar nanti kita. Ya nanti buat kelas tu buat banyak sikit, tak apa yang buat muzakarah. Amal sehari ke 3 hari tak apa. Bagi Kak ini dengan Ajar Rohana dengan Kak Lip, dia ngaji aku, dia bagi sungguh-sungguh lagi. Bagi boleh. Ajar Rohana soalan kata bila habis ngaji, soalan kata ngaji dah kitab tu, lepas tu ambil revision lagi. Kalau kami di pondok, dia panggil ngaji kepala mutola'ah pula. Soalan kata, Yen tu mutola'ah, tanya betul-betul Yen. Apa sebab Ustaz pergi sebut khobar tu apa, binatang apa tu? Tanya Ajar Rohana. Sebab apa Ustaz kata khobar lah, iyalah akan dia tu binatang apa tu? Contohlah Ajar Rohana, tanya dia. Yen tu tutor kita lah. Tanya tutor. Tanya tak apa. Boleh jangan malu-malu segan. Tak apa. Anggap Baba Yen. Baba Tak Yen. nak tanya masalahnya. Sebab banyak tahu. Yen tu dah macam anak dah Ajar Rohana. Umur lagi 20 lebih. Bayang-bayang anak.
Bayang-bayang anak ajar anak itu 25, 26. Boleh tanya tak ada apa, yang segat dia. Fikirkan nak orang tak apa. Macam saya lah tanya soalan bodoh tak apa. Tanya je. Tak apa, tanya je Kak Yin. Tanya je soalan bodoh macam mana pun. Dia soalan kata ibaratnya seorang anak beritahu pada seorang ibu. Seorang ayah. Macam ni, sekian, tak apa. Habis. Falis mufradu, maka bermula isim mufrad itu nauka inun adalah ia. Ra'aitu Zaidan. Tengok ni. Melihat oleh aku Zaidan. Zaidan tu ajaran kita panggil isim mufrad. Isim mufrad. Bukan maf'ulun bih tak? Memang maf'ulun bih. I'rab dia maf'ulun bih. Begini. Tempat dia tu kita panggil i'rab. Mahal dia, tempat dia kita i'rab jadi maf'ulun bih. Adapun diri dia panggil isim mufrad. Isim mufrad dia nasab dengan fathah. Nampak lagi? Diri Zaidan itu dia panggil isim mufrad. Okey, macam ni. Zaidan tu dia ada dua. Diri Zaidan dia panggil isim mufrad. Kata nama ketunggalan. Satu, sebab dia satu. Zaid tu seorang. Satu. Iktibar kata dia baca Zaidan tu sebab apa? Sebab dia nasab. Nasab dengan fathah. Nampak? Jangan nampak? Tak nampak. Okey. Okey. Boleh. Saya tak marah Jonan. Nampak kata ustaz marah ni tak suara saya. Tak, Ustaz tak marah. Memang saya faham yang tu kalau apa ni. Zaidan tu ada apa mufrad. Mama jangan kata ustaz ni marah saya ni. Tak, memang cakap gitu. Tak bagi faham. Okey, Tak baik. ada marah pun tak apa. Okey, Zaidan ada dua. Kat ini, Kak Lip tengok. Diri Zaidan tu, Zaid tu lah, dia panggil isim mufrad. Kalau orang tanya, Zaidan tu kenapa dia tu kau panggil maf'ul? Contoh orang tanya. Terang tak dia macam ni. Diri Zaid tu kita panggil isim mufrad. Sebab apa? Sebab kata nama ketunggalan. Dia panggil singular. Cakap itu, orang keluar putih. Ada pun baris fathah tu, ada pun panggil Zaidan tu, sebab panggil Zaidan, kenapa tak panggil Zaidun? Sebab dia nasab dengan fathah. Sebab apa nasab fathah? Sebab dia i'rab jadi maf'ulun bih. Ajaran orang dengar ajaran orang gitu lah. Ui, detail betul ajaran ajar. Faham terus. Boleh jadi cikgu bahasa Arab pula dah. Contoh jangan main bahasa Arab ni kalau kita ngaji betul-betul sini ajaran boleh ajar orang balik. Kita belajar yang detail ni. Kita ajar yang orang secara general pun orang boleh nampak dah. Apa saya nampak ada ajar Tuan Hasmira hantar dalam grup. Dekat dalam Majlis Wilayah TFD tu. Nampak ada seorang ustazah ajar kan. Dia kata Zaidun. Dah ajar kan. Zaiduna. Saya rasa ajaran pun boleh ajar macam tu sebenarnya. Kalau dah faham senang. Okey, Zaidun ni mufrad. Zaidan ni musanna. Kak Aini boleh ajar macam tu. Kak Lip pun boleh ajar saya silap. Sebab dia ajar cara umum tu. Kalau ajar cara detail lain macam kita ni ajar ni. Bila ada detail, mudah kita nanti. Tapi Ustaz, itu yang diajar di mana-mana kelas bahasa Arab kebanyakan yang macam tu. Yang kita orang belajar macam tu. Itu general lah tu. Tu bila belajar dengan Ustaz tu kita pening sebab kita dah biasa macam yang Ustaz cakap tu. Kita belajar tu. Kita dah biasa general selalu. Dah biasa siap orang masak je. Sekali-sekali nak juga masak je Rana. Betul tak Rana? Nak? Ya. Ajar saya betul tak? Sekali-sekali nak kita masak sendiri. Bila masak sendiri ni, Ustaz. boleh ajar orang balik. Kita punya menu. Nampak je Zaira? Ustaz punya ada i'rab, dia lebih detail sikit lah. Tu yang bagusnya. Dah, ibaratnya kita dah asyik-asyik makan orang punya, makan dah hidang je. Kita pun tak tanya orang, okey orang tu, okey ni makanan asam pedas, kita pun makan. Lepas tu kita nak pergi makan kalau, dia ajar kita masak pula asam pedas letak macam ni. Contoh. Nampak? dia kalau yang kelas bahasa Arab yang biasa-biasa ni, dia tak ada nak sebut i'rab ni sangat. Yalah. Jadi Dia nak kita yang dah dia ada nak asas okey. ni elok lah.
Ikut yang Ah, kelas untuk ustaz ni. untuk orang yang asas tu general boleh lah. Kita hidang orang makan boleh lah. Cerita-cerita. Ajar Rona nak cerita kat orang boleh nak tahu rumah. Kalau orang tanya masalah dia jawab. Tak ada apa. Mudah. Saya rasa kalau apa tu Kak Lik ke apa tu. Ajar Rona nak ajar boleh macam Ustazah dalam tu. Apa Tuan Smira hantar tu Tuan Smira dalam grup tu ni hantar tu bahasa Arab tu. Siap pakai apa hitam lagi. Zaidun. Oh dia ajar. Dalam hati Tak saya lah. betul. Tapi macam detail Cik Ustaz tak boleh lah. Irab simple-simple Tapi kalau kata nak secara general boleh ajar balik dah sebenarnya. Sebab kita dah tahu detail. Habis, baik. Tengok. Tengok ni tengok. Ra'aitu Zaidan. Tengok dia depan sebab. Fazaidan. Macam mana takrif Zaidan apa tu? Nak nak jadi apa je? Fazaidan. Tafsir. Apa keadaan ni? Kita bagi tahu ni. Zaidan ke fa? Kalimat tu? Fa ke Zaidan? Tak payah. Tak apalah. Kalau fa tu kita panggil fa apa? Fa tafid tak apalah. Zaidan. Misal, kalau Zaidan tu, apa takrif dia? Azadu musyaffasatu tu. Tak nak jaga ni. Tak faham ayat. Fa Zaidan tu, kita nak i'rab jadi apa tu? Mubtada dengan Okey, kosak. sebab apa jadi mubtada? Sebab dia ada atas. Dia kosak lafaz kalimah dengan kosak Mana lafaz. kaedah dia? Mana kaedah dia? Begitu bagi Ada semua. banyak ni. Ada semua bentuk silap sih. Tu kita punya. Satu lagi. Al-kalimatu iza kusida tu. Dalam balaghah. Tak berhati siap. Masuk dah ni, tak masuk dah. Tengok dalam balaghah. Kita ada bagi bawah ni. Dia tanya sebab lalu dah memang kita sebenarnya. Tu kita nak sempurna dia punya kaedah tu mana dia. Dia i'rab betul dah. Mubtada. Sebab apa dia kosak lafaz tak apa dah. Kaedah mana tak boleh nak sebut. Kalau ikutkan kena dah. Tapi cumanya kita nak tahqiq lagi. Nak dakik dia panggil tahqiq. Tak apa nanti tengok dalam balaghah. Tak mau bagi tahu dah. Ada dalam itu. Ada ya. Ingat ada bahasa lagi dalam bawah ni. Ada. Suruh tulis dalam buku nota ni pergi tulis dalam tu juga. Allah. Tengok. Dia tak mati. Fazaidan. Maka bermula lafaz Zaidan. Tengok ni. Ajar Rana. Maf'ulun. Baik. Terima persoalan Ajar Rana. Kenapa tak cakap maf'ulun bih Ustaz? Ajar Syahira. Kenapa dia tak sebut maf'ulun bih? Dia jatuh ke apa ni? Kitab jatuh ke apa? Kitab tu maf'ulun ke maf'ulun bih? Kitab tu tulis Fazaidan maf'ulun bihi ke atau maf'ulun saja? Zaidan. Fazaidan ke? Fazaidan tengok cuba baca. Fazaidan Zaidan maf'ulun. maf'ul. Saya punya kitab maf'ulun mansub al-fathah. Bihi tak ada. Bihi ada bihi. Ada tak bihi? Bil fathah. Bihi tak ada Maf'ulun bihi tak ada Tak ada. Dia buang ke macam mana? Maf'ul mutlak ke apa ni? Maf'ul mutlak ke maf'ul li ajli ke maf'ul apa ni? Tak ada. Itu fa Zaidan maf'ul. Maf'ul apa tu? Maf'ul apa tu kat ini? Tak ada Pandai maf'ul. buat apa maf'ul apa. Patut maf'ul bih lah. Tapi kenapa tak tulis maf'ul bih? Kenapa tak tulis maf'ul bih? Sebab dalam cerita lepas tu ada mansub bil fathah pula. Tak? Dia bukan gitu tau. Sebab apa dia tak sebutkan maf'ul bih? Yin, sebab apa? Iza utlika maf'ulu. Wayak apa habis lah. Tu Iza utliko apa? Depan dia tak habis lagi. Iza utliko nak jadi apa? Iza utliko nak jadi apa? Sebab dia ada sebut. Dia dah sebut. Kenapa? Sebab ya, kerana ya. Iza utliko apa? Tak apa, nak wayak apa? Tak apa, wayak. Wayak tak apa. Kita dengar. Apa? Wayak ya. Iza utlika maf'ulu. Insarafa. Ya Allah. Terabur habis. Ni. Dia asal kaedah dia gini.
Kaedah dia al-lafzu iza utliqa insarafa ilal fardil kamili. Asal kaedah gitu lah, kaedah asal. Al-maf'ulu, kita ambil lah itu. Al-maf'ulu iza utliqa insarafa ilal maf'ulu bihi. Nampak lagi? Dia kena lama-lama sekali kena sebut nak lupa nak sungguh. Nampak mudah boleh sebut. Jangan. Lafaz. Nampak ni ajar Rana. Ni dalam Quran. Bila sebut ad-din, kenapa tak sebut din, ad-din Islam? Kalau sebut ad-din apa? Din apa? Dinul Islam. Kenapa tak sebut ad-dinul Islam terus? Kenapa sebut din saja? Sebab apabila sebut satu lafaz, bila sebut kata ad-din, iza utliqa, apabila disebutkan akan agama itu, insarafa, dia terpaling kepada agama Islam. Begitu juga maf'ul. Apabila maf'ul disebut akan maf'ul, itu dia kembali kepada maf'ulun bih. Walaupun tak sebut maf'ulun bih pun, tapi bila sebut maf'ul, itu maf'ulun bih. Nampak Jorana? Tak, maknanya understood je lah. Understood. Dia tak sebut kata bila sebut maf'ul, dia tak sebut kata maf'ul mutlak, tak ada dah. Oh, kalau maf'ulun bih, dia tak payah sebut maf'ulun bih. Yang mutlak dia akan sebut. Macam tu ke? Betul. Kalau maf'ul mutlak sebut maf'ul mutlak. Tapi kalau sebut maf'ul saja, itu kena maf'ul, itu panggil kena maf'ulun bih. Okey. Dalam tempat kita pun ada. Dalam dunia ni pun ada cakap gitu juga. Jom pergi makan nasi. Nanti jap orang tanya, jom pergi makan nasi. Ada tak bila kata jom makan nasi kuning? Tak ada. Dah biasa sebut nasi putih dah. Ada orang sebut, jom ajar Rana kita makan nasi putih. Mesti orang tergelak, apa dia ni cakap nasi putih? Cakap nasi kan cukup dah. Bila sebut nasi tu nasi putih lah. Nampak ajar Rana? Ya, faham. Dia tak sebut lah, jom makan nasi dagang. Kita faham nasi dagang, nasi warna biru. Tapi jom makan nasi. Kerabu. Dia sebut nasi putih lah. Okey Ustaz, maknanya kalau maf'ul yang tak disebut tak sebut apa-apa, maknanya maf'ulun bih. Yang lain maf'ul. Kalau ini mesti dia kaitkan. Akan disebut. Okey. Macam ni lah. Bila sebut nasi, kau pun dah nasi putih. Tak sebutlah nasi dagang ke, nasi biryani, tak ada dah. Nampaknya aja saya dalam bahasa Inggeris default. Dalam bahasa Inggeris default. Betul default. Okey. Default dalam bahasa Inggeris. Nampak kat ini. By default. Dia generalize je. Begitu. Dia umum. Dia umum kan. Sebut benda umumnya tapi maklum lah. Jadi kalau sebut Ustaz, jadi maknanya kalau sebut ad-din tadi, maknanya dinul Islam lah kan? Dinul Islam lah, tak ada dah masuk. Dia ni Nasrani tak masuk dah, dia ni Yahudi. Inna dina indallahi Islam. Inna din. Din tu apa? Ad-dinul Islam. Nampak lagi? Habis. Duk main satu dah ni Sikit lagi. Lagi pula mansubun. Ustaz, 12.30. Ustaz, maaf Ustaz. Ustaz, 12.30 tak kena ambil anak. Tak. Saya dah, tadi orang tua saya datang minta orang tua hantar anak saya sekejap. Okay. Just check. Baiklah. Sekali-sekala boleh lah. Orang tua hantar mak saya tahu dah. Mak saya tahu saya suka mengajar. Mak saya kata tak apalah. Nanti saya kat mak saya doakan mak saya kata tak apa. Mak saya dalam 63, muda lagi. Tak ada nombor sangat tua dah. Nombor 3, nombor 2 itulah. Nombor 3. Kan nombor 2 macam itulah. Jadi mak saya gagah bawa kereta lagi. Dia cakap lah, nanti saya belanja mak saya makan itu lah. Pandai pancing kat mak. Tapi mak faham dia tahu anak dia mengajar pun dia tahu kata kau ngajar tak apa. Dia tak tanya apa-apa, dia tahu ngajar tak apa. Dia nak selamat akhirat dia kata. Dia tolong hantar anak saya. Saya cakap mak saya jangan risau, nanti esok saya ngajar ni boleh dapat dah pahala kat mak saya. Pandai pancing mak. Astagfirullahaladzim. Habis. Mansubun. Khabar yang kedua.
Lagi pula mansuban dinasabkan akan dia. Nampak? Dinasab. Sebab ni gini. Fi'il mansubun tu dia panggil isim maf'ul Hajar Sahira. Baik, Ya. isim maf'ul dia ambil daripada kalimah apa? Dia ambil daripada fi'il apa, Yin? Nasaba. Apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Kalau kita jadikan dia tu asal gini, Yin. Fa Zaidan maf'ulun. Kalau kita tak nak jadikan dia khabar yang kedua, kita nak baca lagu mana, Yin? Kita nak hubungkan dengan apa? Isim apa nak hubungkan? Kita nak tahu isim maf'ul dia ambil daripada apa? Tu yang saya tanya. Isim fa'il. Fa'il. Tak. Yin, yang lupa Yin dalam matan sorof, dalam sorof. Isim maf'ul dia ambil daripada apa? Daripada fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Memang madi. Fi'il mudhari' ke tak? Fi'il apa? Fi'il? Mudhari'. Kan? Oh, fi'il mudhari' siap lah. Apa Alah. dia? Maf'ul. Fi'il majhul. Sebab tu kalau kita sambung, maf'ulun allazi nusiba. Yang Oh. dinasab akan dia. Oh, siap lah. Dia kata dapat mudah ni. Kita ni tak apa nak main seko. Asal dia isim maf'ul dia terbit daripada allazi nusiba. Nampak lagi? Oh, ni dah main satu dah ni. Dengar-dengar kata orang tua kita pergi, orang tua saya pergi hantar anak tu, dah saya semangat sikit dah ni. Tak tahulah ni. Lama-lama ajar Rona tak payah masak agak tengah ini macam ni. Lama saya pergi keluar agak macam ni. Okey, baik. Nampak, Yin? Kan ada yang kan kita mengaji dah isim fa'il ambil mana. Isim mudhari', isim maf'ul ambil mana. Nampak, Yin? Dia matang-matang je nak dapat kerja dah, dia seronok dapat kerja dah, habis dia tinggal dia nahu dia. Matang-matang lepas interview semalam habis tinggal dah nahu Oh, nak tinggal nahu tunggu dah. Baik. Oh, tahniah Yin dapat kerja. Dia dah TNB, doa TNB insya-Allah, TNB. Dapat hari doa dah. TNB dia ni tengok meter dia. Habis. Pak engineer apa dah gaji besar kan. Dia ngaji kan, simpan duit. Malam dia ngaji. Tak ada apa. Dia payah zaman sekarang dah kerja kan, tapi Yen bagus. Saya percaya kat Yen lah. Dah kerja-kerja boleh ngaji lagi. Tu kita angkat tangan lah. Bagus. Baik. Mansubun lagi pula dinasabkan akan dia, akan Zaid itu bil fathati. Dinasab nasban. Itu jadi mafhum mutlak, Yen. Boleh buat, Yen. Dia boleh dua tu, Yen. Nak takluk betul-betul boleh. Ataupun kita nak buat i'rab jadi sifat bagi mafhum mutlak bagi mansub. Nasban kainan bil fathati. Boleh tak? Ataupun nasban mu'allaman bil fathati. Nasab yang dibuat alamat dengan fathah. Kita lagi sedap lagi. Ambil khusus selalu. Khas. Takdir khas. Jangan ambil takdir am. Ini pun makan masa lama juga. Nak ambil takdir khas tu ambil makan masa lama juga. Mansubun nasban mu'allaman bil fathati. Di nasab tu akan sebagai nasab yang dibuat alamat akan dia, akan nasab tu dengan fathah. Habis. Kemudian wajam utaksiri. Atau pada mana? Nak tanya nak atau lah mana tu? Nanti saya tanya nak. Pakat senyap lain tu. Cikgu apa tu? Cikgu Fikri nak atau mana Cikgu Fikri? Oh, Cikgu Fikri pun lupa mic dah rosak. Sorry. Nanti nak tanya. Ustaz Hafiz nak atau mana tu? Wajab taksir nak atau pada mana tu? Nak tanya siapa tu?
Atoh ni saya tak mau tanya lagi yang semalam saya dah beritahu dah atoh kan. Okey, baik. Ajar mana nak atoh mana? Wajab taksir nak atoh pada mana? Waw tu nak atoh pada mana? Ajar mana? Nak kembali pada mana balik? Semalam saya dah ajar. Ajar mana? Tak tahu Ustaz. Tak cakap tak apa kan semalam saya dah ajar dah. Okey, Kak ini semalam saya terang Kak ini satu semalam. Kak ini. Wow. Wow nak atur pada mana tu? Wajab taksir tu. Wow tu nak atur pada mana? Dia ambil daripada pertama balik. Alamat Nasbin. Alamat Nasbin. Di awal ayat tu. Bukan Fa'amal Fathatu tu ke? Nampak tak? Dah nampak tu? Atau pada bukan. Atau pada al-ismu mufradu. Sebab dia datang dengan fa, maka tu start permulaan tu. Asalnya isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Sambung. Dia benda bersambung maksudnya. Maksudnya jamak taksir tu dia ataf dihubungkan dengan isim mufrad balik. Ismul mufrad. Ya, betul. Nampak lagi? Fil ismil mufradi wa jam'il taksir. Dan atas itu tu Haji Yaakob. Falis mufradu nahu ra'aitu Zaidan tu. Atau pada situ. Soalan kata dia masuk balik fajam'u taksiri. Pasal gitu. Habis itu. Sambungan kepada isim mufrad. Ya, sama isim mufrad lah. Maknanya dia benda yang sama, hukum dia sama, fathah juga. Hukum dengan fathah juga. Tengok. Wa jam'u taksiri nahu. Bermula jamak taksir itu ialah khabar. Kainun adalah seperti nahu kaulika, seperti perkataan kau. Ra'aitu rijalilula. Nak macam mana? Ya, Yaakob. Ra'aitu rijalulila. Nak macam mana? Ajar mana? La. Sebab apa? Sebab apa lah? Sebab dia dia yang tadi itulah yang isim mufrad. Apa yang tadi? Pada maf'ul. Belum bih. Sebab apa maf'ul bih? Sebab apa maf'ul bih? Tanya balik. Sebab apa? Sebab dia isim mufrad. Bukan isim mufrad. Ni apa ni? Sebab dia akan cakap gini. Dia akan cakap gini Ajarana. Arijala tu sebab apa dia nasab? Sebab apa dia bari atas? Fathah. Sebab dia nasab dengan fathah. Sebab apa? Sebab dia i'rab jadi maf'ulun bih. Cakap gitu. Okey. Nampak? Panjang jawapannya. Betul nak jawapan. Dia tak sama macam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kata satu book tahu dah. Sebab nak tahu kata rijal lah tu. Sebab apa rijal lah tu? Sebab dia tu diri rijal lah tu dia panggil jamak taksir. Ar-rijal. Plural dia panggil plural dia panggil. Plural bagi apa? Plural bagi singular dia rajulun. Rajulun. Okey. Rajulun. Ustaz, tadi nak tanya Ustaz yang Ustaz kata wajama'ul taksir nahwu tu patah balik pada yang wajama'ul taksir yang di atas tu, baris di atas. Ataupun selepas fi ismul mufradi. Dari situ. Dia awal tu atau pada afalis mufradu tu, alis mufradu tu. Alis itu atau pada situ. Okey. Okey. Apa ada mana ni baru tak sampai 3 bulan, baru 3 bulan tengah ngaji tak sampai kot. Saya pun belajar 3 saya pun belajar 3 minggu. Ada buku 2 minggu. Tak apa. Nanti pejalan celik setahun habis nampak. Nanti atah ni datang apalah ustaz kata atah ni. Tak apa Dia bagi dengar nanti. Nanti semasa dia bahas juga atah tu apa. Ada semua dalam kitab Nahwu ada. Cuma kita bahas awal nak bagi nampak dulu. Kalau kita dah jumpa bab dia nanti, kita pening pula. Ini dah biasa dengar selalu, nanti sampai bab dia rasa mudah. Nampak? Kita cerita dulu. Baik. Allah insyaAllah. Ra'aitu rijala. Habis. Itu contoh dia. Melihat oleh aku akan beberapa lelaki. Itulah. Habis. Terjemah mudah je Jarona. Tak ada payah. Ajar Sahira. Nak bagi faham dia tu dah. Kenapa baris atas? Kenapa panggil jamak taksir? Itu yang payah tu. Baik. Wal fi'lu. Tengok.
Ni lain pula dah Yin. Lain pula dah ni. Wal fi'lul mudhari'u. Ini pada tempat misal ni. Moleknya kita kata gini Yin. Wa misalul fi'lil mudhari'i. Tu dia. Maka bermula misal. Contoh bagi fi'il mudhari' itu. Sabitun wa hasilun. Jadi khabar. Iza tu ta'alluq mazhub. Iza tu dipanggil iza zarfiyah. Tak kena. Iza tu dipanggil iza tu iza syartiyah. I'rab dia tu jadi khabar pada kata i'rab dia tu i'rab dia jumlah syarat serta jawab syarat. I'rab dia jadi khabar pada kata al-fi'l mudhari'u. Bermula contoh bagi fi'il mudhari' itu sabitun wa hasilun, ada ya sabit lah ya, tetap lah ya apabila dakhala alaihi, apabila masuklah di atasnya, di atas fi'il mudhari' tu. Masuk apa? Nasibun oleh amil nasab. Ini amilun nasibun, oleh amil yang menasab akan dia akan amil tu. Mana amil yang menasab tu? Tengok ni. Contoh ni. Mana amil yang menasabkan akan fi'il mudhari'? Nahu wa misalu zalika. Wa misalu zalika zalikal misal li fi'il mudhari'i. Nahu qaulika lan au riba. Lan adriba nak terjemah ke mana? Ajarana. Nak terjemah mana lan adriba? Tidak sekali-kali. Tidak aku memukul. Tidak akan aku memukul. Macam tak sedap terjemah tu. Tidak aku memukul. Tidak aku pukul. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali aku pukul. Ajar saya dah? Ajar saya dah? Terjemah ke mana? Aku tidak pernah pukul. Aku tidak pernah pukul pula. Ajar orang yang tukar lah jawapannya. Ini kalau masuk ni, kalau masuk kat kuis ni, dia tak boleh terima dah. Apa ni? Kejap jawapan ni. Kejap jawapan. Lan tu maksud dia yang saya tahu. Lan tu maknanya kita takkan sekali-kali takkan buatnya. Macam tu. Tidak. Okey. Takkan buat langsung. Tolong terjemahkan lah Adriba. Macam mana terjemah dia? Haji Yaakob tolong terjemah lah Adriba macam mana? La tidak aku pukul. La. Tidak aku pukul. Lan tidak sekali aku pukul. Tidak akan pukul sekali-kali. Aku tidak pernah pukul. Banyak. Macam never lah. Ustaz. Macam never. Lebih kurang macam never lah. I never. Lantar tu. Banyak khilaf ni, ada khilaf antara jama'atu. Antara jama'atun nahwiyin. Never tu lain tak? Never tu lain. Macam I will never beat. Macam tu. I will never beat. Nanti dulu ya, kita bagi dia cakap dulu dia. Tak akan sekali-kali. Kak Aini aku nak ni terjemah ke mana? Dah. Aku tidak akan pukul selama-lamanya. Akan lagi selama-lama lagi. Ya telam. Khilafu ummati rahmah. Allah Akbar. Hanya kata khilafu ummati ni ke? Apa tu Yin? Tolong terjemah Yin, bagi tepat sekali Yin. I will never. Tak apa Yin. Okey Yin, terjemah sekali orang putih sekali Yin. Tolong terjemah sekali orang putih sekali. Buyen. Okey Yin. Tolong terjemah sekali I will never. Aku tidak akan pukul dia. Okey. Kalau orang putih lagu ni Yin, never tak? I will never. I will never. I will. Bukan never. Never tu lam. I will never. I will never. I will never. Kalau lam itu tidak pernah langsung, never. Ni tidak akan, aku tidak akan muka. I will never.
Betul lah tu. Nampak ni? Saya tidak akan pukul selama-lamanya. Betul lah tu. Betul tak? Oh, okey, sorry. Betul. Tidak akan sekali-kali tidak Pandai akan kat ini. pukul. Ni Aku tidak Ustaz akan ni, pukul selama-lamanya. no, yang ni adakah perbuatan yang telah kita belum kita buat, maybe in the future kita akan buat ke lan ni? Yang tu saya ingat macam lam kan Ustaz kan? Tidak Kalau akan lam, ya. sekali-kali pukul. Ni tidak Lam tu akan. I will never. I will never. I will never. Lan, I will saya never tidak pernah lan. pukul. Lan saya setakat ni Tidak saya akan pukul sekali-kali. Lan ni. Kan saya dah betul dah lam dengan lan. ha Lam ni hara apa dia panggil? Hara jazam. Tak pernah macam pukul sekali. Tak pernah. Tidak pernah aku buat. okey. Maknanya sebelum ni tak pernah buat langsung. Setakat ni tak pernah Kalau buat. tidak Maybe in the- akan. ha. Ni. Kalau tidak akan sebelum ni dah buat dah. Tiba-tiba dia kata I will never. Dia tak kata I never. Aku tak nak pukul langsung. Itu tak nak pukul langsung. Kalau lam. Kalau lan I will never. Aku tak akan pukul lah kau dah. Aku dah seri dah. Kau baik dengan aku dah. Aku tak mau pukul dah. Macam itulah. Itu lan. Nampak lagi? Sebelum ni- Betul tak? Kak ini saya terjemah itu. Dan sebelumnya pernah pukul lah. Maksudnya, kalau lan sebelum pernah pukul Tak, lah. Sebab tak. tu kita I will never. Sebelum ni pernah pukul tapi lepas ni tidak akan pukul lah. Kan? Lepas ni tak akan pukul. Betul. I will never. Betul tak? Jangan mana? I will never. Betul. Going forward, I will never beat you. Betul lah. Macam Sedap je orang dia cakap orang putih. Yeah. Ustaz macam dia macam aku tidak sekali-kali akan pukul. Macam tu. Lan. Yalah sebab sebelum tu dah pernah pukul dah. Yang Kak Aini punya lah, dia kata aku takkan pukul selama-lama tapi sebelum tu kena pernah pukul lah. Nampak tak? Dah pernah cuit Macam dulu dah. dalam yang macam mana kalau Ustaz nak terjemahkan ni yang dalam surah Al-Baqarah yang semalam tu apa tu lan nasbira ala ta'amun wahid tu. Yang dalam kisah Dan tu. Nasbira macam mana ejaan tu Yen? Tak tengok ayat dia macam mana Yen? Lan nasbira ala ta'amun wahid ke macam tu. Lebih kurang lah. Yang kisah Kalau contohnya lantar Ustaz. Macam mana? Quran baca tengok. Lantar tu dia tak pernah. Lantar Yahudi tu tak pernah redha lantar tu. Maksudnya apa? Sebelum tu dah redha tapi selepas tu tak akan redha dah. Lantar dal ya apa? Apa yang Quran Tapi surah Baqarah? Yahudi. Walan tarda ankan yahudu tu. Walan tarda. Dan tidak akan redha. Sebab apa? Orang Yahudi sebelum tu dia nak apa? Nabi Musa dah duk redha dah bagi makan apa? Mana wasalwa dah. Tiba-tiba lepas tu lan tarda. Tapi Lan Ustaz, nasbira. kalau I will never beat kan, it doesn't mean that before that dia tak pernah pukul. It doesn't confirm apa yang berlaku sebelum tu, it just confirm apa yang berlaku in the future. Faham tak maksud saya? It never shows whatever happened in the past. So you say I will never beat kan? It never confirm what happened in the past. It just confirm what will happen in the future. Ni Kak, maksudnya ada kemungkinan sebelum tu dibuku atau tak? Ada kemungkinan dia pukul ada tak Tak pukul. ada, betul. Lepas ni takkan pukul lah. Sebab sekarang ni Tuhan tu tak menunjukkan sebelum tu ada kemungkinan pukul dia, tak ada tunjukkan tau. Itu cuma cakap untuk future je. Faham tak maksud saya Ustaz? Ya, faham. Ya, betul. Untuk future dia tak pukul dah. Sebelum tu kita tak tahu dia pukul tak pukul tak tahu lah. Tapi selepas tu dia takkan pukul lah. Tu cerita Tapi dia. Ustaz cakap kalau dalam bahasa Arab, lan tu menunjukkan sebelum tu pun tak pernah pukul. Tapi lam tu sebelum tu kemungkinan pukul ataupun Kalau lam dia tak pernah pukul langsung. Tak macam kalau lam ni Ustaz, yang dalam Qul Huwallah kan? Ustaz, lam ayat macam yang dalam Qul Huwallah. Allah Ta'ala tidak pernah beranak. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak pernah beranak sama sekali. Ya. Itu lam. So sekarang ni maknanya lam tu maknanya selama-lamanya lah, sebelum, selepas ataupun akan datang. Ya, betul. Sebelum, sekarang atau masa akan datang tak ada langsung lah lam. Betul? Betul. Forever lah. Lam that means forever. Macam mana orang putih tu saya tak tahu lah. Itu silap antara ajar rohana bahasa Inggeris tu saya tak tahu lah tu. Tapi yang bahasa gitulah maksudnya. Lam tu maknanya forever tak akan terjadilah. Sebelum, selepas atau sekarang tak akan terjadilah. Macam tu dah Tak dia yang tidak terjadi. pernah. Dia gini.
Lam yalid ni Allah Ta'ala tak pernah beranak. Ialah forever lah. Lam tu arah apa? Okey, baik. Kita bahas dulu. Muka surat apa, Yin? Lam arah apa dia, Yin? Surat 6. Arah? Kalau kita surat 6, arah nafi. Arah nafi apa? Nafikan apa? Makna fa'il. Jazam Jazam. Arah? Jazam Arah Ustaz. jazam. Satu lagi arah nafi. Nafi apa? Nafi makna fa'il. Menafikan makna perbuatan. Tak pernah langsung. Menafikan perbuatan. Jazam menafikan apa? Yin. Perbuatan. Ya. Ya. Jazam. Arah jazam menafikan apa? Jazam apa? Dulu. Nafikan makna fa'il tu tak? Menafikan makna fi'il. Kalau jazam. Kalau nafi. Dia masuk lain tu. Dia ada 3 semua. Arah kolak. Oh, saya tak. Dia nafi makna fa'il. Dia jazam fa'il tu. Jazam sebab jazam fi'il tu. Tak apalah. Kalau nafi sebab nafi makna perbuatan tu. Macam Allah Ta'ala tak pernah beranak langsung. Satu tu kolak. Kolak. Dia tukarkan fa'il mudhari' kepada fa'il madi. Dia menukarkan fi'il mudhari' pada fi'il madi. Sebab tu tak pernah. Dia terjemahkan tak pernah beranak. Dia tukarkan makna dia, terjemah dia tu gitu. Nampak lagi kat ini? Sekejap. So sekarang Itu ni, saya dah bagi tahu dah. Muka surat berapa? 6 apa dia? Yin? Kita muka surat 6. Surat 6. Yin, tu kitab lama tu Yin. Kitab luar ni. Lain ni. Buka balik. Itu saya dah bagi tahu dah. Lan dengan lam. Dia bab apa dia? Bab apa yang kita baca Yin? Aqsam. Aqsamu arba'atun. Apa? Aqsamu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Sebelum masuk matan fali asma'i min zalik. Sebelum masuk matan fali asma'i min zalik. Tu. Tengok ni. Saya tengok dia kata. Muka surat berapa Yin? Kalau bukan Yin tu, kalau Ustaz Nuzul tu dia orang nampak lah Ustaz Nuzul tak masuk lah ni aduhai. Kita lain tak. Tak apalah nanti kita bahas surat soal 15 kan? 15. Ya, kalau buku yang warna coklat ni. Muka surat 15. Ya betul. Wa aqsamuhu arba'atun tu. Jumpa lagi tak kat ini? Hajar Sahira. Buku yang lain satu ke? Mana? Dah buku yang ni dah. Buku mana lagi? Buku yang ni dah. Tak ada buku lain dah. Nahu. Oh, bukan ni. Buku surat berapa? 15? Ya 15. Jangan sebut walam tu sama kan? Walam tu sama Daripada wa aqsamuhu arba'atun. Wa nasbin. Wa istiqbalin. Tengok dengar. Tengok. Walan. Dan bermula kalimah lan. Tengok kalimah lan. Tusamma. Dinamakan akan dia akan kalimah lan tu harfa nafyin. Akan harf nafi. Satu. Nanti sekejap kita bagi dia terjemah makna dia. Yang kedua, haraf nasbin. Wa nasbin. Wastiqbalin. Nampak tak? Ada kat ini. Masa datang, masa akan datang. Tengok. Sebab apa nama begitu? Ilat tasmiyah. Sebab apa boleh kata lan tu nama bagi haraf nafi, nama bagi haraf nasab, nama bagi haraf istiqbal. Istiqbal. Haraf istiqbal sebab apa? Li'annaha. Kerana bahawasanya kalimah lan tu sama dinamakan tu sama lah tanfi. Kerana bahawasanya kalimah lan tadi tu tanfil fi'la, menafilah ia kalimah lan tu akan makna fi'il. Akan makna fi'il tu apa? Makna perbuatan.
Bila sebut lan tu haraf nafi, dia menafikan makna perbuatan. Tak pukul tu lah. Satu. Tak tu, tidak pukul. Perbuatan tu tidak pukul tu. Satu. Okey. Watan sibuhu. Lagi pula, dia panggil lan tu haraf nafsak sebab apa? Watan sibuhu. Menasablah ia kalimah lan. Hu akan ia. Kena tak Yin? Betul lah fi'il lah. Menasablah ia kalimah lan. Hu akan fi'il itu. Lagi pula dia menasabkan akan fi'il. Nampak tak? Dia menasab dengan fathah tu lah. Kita kata apa lan apa tadi? Lan yadriba. Tadi kan? Lan adriba kita kata tadi. Lan adriba. Dia menasab akan kalimah fi'il. Wa tusayyiru. Yang ketiga. Dan menjadikan ia akan fi'il itu, dan menjadilah ia kalimah lan tadi tu, hu akan dia akan fi'il. Menjadi apa? Maf'ul bakata tusayyiru. Maf'ul kedua. Khabar tusayyiru. Nampak ya? Mustaqbalan. Dia panggil maf'ul kedua ni. Tak kena. Maf'ul kedua bukan khabar. Mustaqbalan masa akan datang. Apa maksud akan datang? Tulis. Kita terjemah gunanya. Kita takdir. Fi'lan dalan ala zamanil mustaqbali. Ada dobit lain? Ada tak? Apa maksud kata fi'l mustaqbalan? Ni perbuatan itu menunjuk di atas masa yang akan datang. Yelah, I will never beat lah. Apa macam ni? Kak ini? Never apa? I will never beat lah. Saya tak akan pukul. Masa akan datang dia tak pukul dah. Itu lan. Tapi yang masa lepas dia tak jamin lah pukul tak pukul tu dia tak cakap lah. Dia tak ada bahan. Ada keberangkalian dia pukul, ada keberangkaliannya tak ada lah. Betul. Okey. Baik. Kemudian yang kedua walam lah. Walam sikit lagi. Walam dan bermula kalimah lam. Nama dia tusama harfa nafyin. Haraf nafi pun nama dia. Kedua haraf jazam. Yang ketiga haraf qalbin. Sebab apa nama haraf nafi? Sebab apa nama haraf jazam? Sebab apa nama haraf qalbin? Li'annaha. Tengok ni. Kat ni bawah tu dah ngaji dah dulu. Li'annaha tanfil fi'la. Kerana menafilah ia haraf kalimah lam tadi tu akan makna fi'il. Dia menafikan makna fi'il perbuatan tu. Perbuatan apa? Lam yalid, tak beranak. Perbuatan beranak tu tak berlaku. Satu. Dia panggil haraf, dia panggil apa? Dia panggil haraf nafi. Yang kedua, watajzimu, dia panggil haraf jazam. Kerana menjazamlah dan menjazamlah ia kalimah lam tadi tu akan fi'il. Apa makna jazam? Tengok. Lam yalid. Yalid tu dia jazam. Nampak tak kat ini? Lam yalid dia tak baca lam yalidu. Dia baca lam yalid. Nampak kat ini? Haji Sahira. Ya. Dia tak cakap lam yalidu, lam yalid. Dua dah. Kemudian wataqlibu maknahu, dan menukarlah ia kalimah lam tadi maknahu akan maknanya, makna bagi fi'il mudhari'. Tukar tu jadi apa? Fayasiru madiyan. Maka jadilah ia fi'il mudhari' tu tak kena. Maka jadilah ia maknahu tu. Fa tu Yin. Dia panggil atau pada kata taklibu. Tak terkala menukarkan makna fi'il, atau maka jadilah ia makna tu. Makna apa? Makna fi'il mudhari' tadi tu. Jadi apa? Makna apa?
madian. Di. Jadi makna madi. Sebab apa jadi makna madi? Tengok. Tidak pernah. Nampak? Tidak pernah tu dia panggil, makna tu dia terjemah makna fi'il madi. Tidak pernah. Tidak pernah beranak. Tidak pernah diperanakkan. Okey, dia panggil apa bahasa Inggeris? Tu kat ini. Never. Kalau bahasa Inggeris tak ada. Bahasa Inggeris Oh, tak ada. Oh, ni. Oh, yang ni tak ada. Lam tak ada. tak, maksud saya dia tak ada terjemah yang kata kalau kita never. Yang never tu yelah. Yang will never tu tak akan. Never tu tak pernah. Tak pernah dah. Never lah, never. That's why. Never. Is it past perfect tense, Puan Syairah? Past perfect. Tak pernah. Never. Never ever. Never ever. Never. Dia macam never lah. garis Jangan lam. juga. Tapi bahasa Arab ni, bahasa Inggeris ni dia boleh terjemah gitulah. Dia tak ada cakap I will never, dia tak cakap lah. Okay, never tu nak balik nak baca neveru ke, nevery ke, nevera. Dia tak cakap itu. Dia cakap never je. Dia matikan terus. Tak? Dia bahasa Arab dia tak sama. Lam tu dia masuk tu. Okay. Menjazamkan fi'il mudhari'. Nampak tak? Dia gitu, dia ada 3 makna. Menukarkan fi'il madi, fi'il mudhari' kepada fi'il madi. Tak pernah. Dia tak cakap, okay, never tu dia menukar. Dia tak cakap gitu. Sebab tu bahasa Arab tu dia klasik, dia punya apa? Unik bahasa Arab tu. Allah Akbar. Habis. Nampak lagi kat ni? Kak Lid nampak? Kak Lid? Dia bukan perfect tense. Dia bukan past, bukan future, past, perfect tense, bukan. Itulah. Dan apa dia? Faham lagi Kak Lid? Never. Never. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Ustaz, kalau madi ni bukan benda yang lepas ke Ustaz? Madi. Memanglah fi'il madi lepas. Sebab tu dia terjemahkan makna madi tu. Tak pernah. Oh. Nampak tak? Maknanya dia bukan. Tidak akan pernah. Dia tak cakap gitu. Mana dia Ustaz? Tak pernah. Sebab apa dia tukar ke makna dia? Ustaz, mana dalam mudhari' dipalingkan kepada madi. Maknanya ni. Betul. Dipalingkan fi'il mudhari' kepada fi'il madi. Apa makna? makna? Asal fi'il mudhari'. Nampak tak? Ajana. Yalid tu asalkan fi'il mudhari'. Ya. Tapi yalid tu ditukarkan makna fi'il mudhari' kepada fi'il madi. Sebab tu kita terjemah tak pernah beranak. Allah Ta'ala tu tidak pernah beranak. Cakap gitu. Kalau kita cakap Allah Ta'ala tak beranak, Cuba tengok kita tak English. cakap ayat tu. Nampak lagi tak? Ya, faham. Kalau kita terjemah Namanya Allah apa? Ta'ala tu. Dia apa? Kalbin. Apa benda namanya? Dia panggil waqalbin. Dia panggil haraf kolab. Harfun qalbin. Huruf tu menukar. Maksudnya dia menukarkan makna fi'il mudhari' kepada fi'il madi. Tulis itu. Haraf kolab. Dia panggil haraf kolab ni menukarkan makna fi'il mudhari' kepada fi'il madi. Tulis itu kat ini. Yang tak tulis. Tulis bahasa Melayu je siap. Sebab tu nak terjemah tepat. Kalau surah Al-Ikhlas tu, dia tak cakap Allah Ta'ala tak beranak. Tak sedap terjemah tu. Ajar Zahira. Tak tepat tu. Kalau orang terjemah itu tak tepat. Tak tepat kaedah nahu. Dia Allah Ta'ala tu tidak pernah beranak. Allah Ta'ala tu tidak pernah diperanakkan. Bos, sedap terjemah gitu. Nampak lagi macam mana? Nampak. Okey, habis. Sikit lagi nak habis dah bawah tu. Nak sambung balik yang tadi. Allah. Ni sampai zuhur kat ni. Asal tak masak dah tadi. Bakat suruh anak dia masak apa ni. Nahu lan adriba. Kita mula sekolah macam tu lah. Jadual tak tersusun mana. Nahu lan adriba. Nak terjemah mana lan adriba? Tidak apa Yin? Tidak akan pukul. Tidak akan aku pukul. Mana akan datang aku pukul. Tidak akan aku pukul. Sekali akan. Tidak sekali akan. Tidak sekali-kali akan. Betul, boleh terima itu Ayin. I will never lah. I will never. Sekali-sekali tu nak macam tahu gunanya. Macam sekali-sekali tak sedap juga tu. Pasal aku tak akan pukul lah. I will never lah. I will never. I will never. I will never tu terjemah macam mana bahasa Melayu? I will never.
Sama lah tu, saya tak akan sekali-sekali memukulnya. Sama lah tu. I will never. Sama gitulah. Saya tak akan sekali-kali memukulnya. Sama lah tu. Okey. Habis. Fa'adriba tu. Dia panggil fi'lun mudhari'un. Tafriq. Dia panggil fa tafriq ada rana. Tulis dia tafriq apa dia. Tak salah tanya fa tafriq atau apa, nanti kita dah hurai dah sebelum ni. Fa'adriba, maka bermula fa'adriba itu fi'lun mudhari' ialah fi'il mudhari'. Nampak tak? Adriba. Lagi pula mansubun bilan. Lagi pula dinasabkan dengan kalimah lan. Atau macam lan adriba. Habis itu. Wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini lama ni tak lunjang apa ni. Nahu je. Habis. Buat 5 minit nahu dah habis lah. 5 minit grammar dah. Habis tinggal semua. Ni nahu penting Kena ingat tu Abdul Hajar Rana ngaji Balaghah. Nahu lama sikit tak apa, biar faham betul. Al-kalamu bila nahwin kat-ta'ami bila min'in. Asas. Perkataan yang tidak ada nahu itu seperti makanan tak ada garam. Tak apalah, ajar Saira nak terjemah tak beranak pun tak apalah. Soalan macam tak ada garam makan tu. Makanan tak ada garam. Ibarat dia gitulah. Habis itu nanti insya-Allah sambung. Esok ni saya lupa setiap hari Rabu tengah hari saya dah mengaji pukul 10 sampai pukul 11.30 dengan Baba Ustaz. Jadi pagi tu saya baca nahu lah esok. Pukul 8 5 minit esok saya masuk awal sikit sampai pukul 9 5 minit itulah sejam. Kami macam biasa Yin. Nahu pagi, tauhid dengan surah tu baca tengah hari. Boleh tak semua boleh Hari Rabu saya minta excuse. Hari Rabu tu petang tengah hari saya tak dapat baca sebab saya mengaji. Saya belajar juga. Kita pun tambah ilmu sikit lah. Top up seminggu 2 kali gitulah. Seminggu 2-3 kali mengaji. Kalau buat Fatul Majid tu tak? Ya kan Yen? Kalau buat Fatul Majid apa? Fatul Majid tu kita baca tengah hari esok. Esok tak baca tengah hari dah. Ada hari Khamis. Esok tak baca dah. Kalau ganti tu jadi Fatul Majid apa tak? Contoh hari Khamis tu. Hari Khamis tu lah. Buat Fatul Majid je. Fatul Majid dengan matang surah lah. Nahu tu bagi ke Fuada bagi baca. Nahu. Apa kita baca lebih sikit. Apa nanti nak minta tolong. Nanti nak tanya orang tua. Kalau dia